Selamat sejahtera kepada semua pendengar dan peminat Borussia Dortmund, terutama sekali di Malaysia. Selamat kembali ke The Lebah Malaya Podcast, dibawakan khas oleh Malaysian Dortmund Fans Club, satu-satunya kelab peminat rasmi BVB di Malaysia. Seperti biasa, saya Zahin dan ditemani oleh jejaka yang memang betul-betul sayangi kelab hitam kuning iaitu Borussia Dortmund. Yudis, apa khabar? Khabar baik Zahin. Zahin apa khabar? Ini mesti satu benda yang sangat menarik untuk kita berdua dan juga peminat Borussia Dortmund sebab kita sekarang berada di tangga ke atas Bundesliga, di mana kita ada perbezaan satu mata di atas Bayern Munich selepas perlawanan Bundesliga yang ke-29. Yudis, ada apa-apa yang nak dicakapkan tentang berita yang baru-baru sekarang ni? Bukan berita lah atau apa-apa yang nak diluahkan atau nak diekspres ke? I think secara rumusnya lah, sebelum game ni saya sangkakan prediction minggu lepas saya tu pun sebab saya frustrated lah, sebab tu saya kata draw. Tapi sebenarnya saya expect macam maybe Bayern dengan Dortmund akan menang semua game sampai last game, harap-harap Bayern kalah. Tapi secara surprisingnya tiba-tiba masa saya game, saya tengok live score lah. First saya tengok Bayern down 1-0 or something, then draw, then game dah nak habis, slowly dia kalah pula. So surprising. And then cara kita main pun I would say not the best, tapi dalam first half an hour is betul-betul memberangsangkan lah, sebab ramai player yang step up and wow, what a team game. And kita dah banyak lagi nak cakap pasal game ni. So overall I very excited. Lagi tinggal 5 game saja, so harap-harap kita boleh menang lah. Itulah, bila kita bersentuh pasal baki-baki perlawanan BVB dan juga Bayern Munich ni, sebenarnya saya lagi suka bila kita berdepan dengan perlawanan yang susah-susah macam Frankfurt sebenarnya. Sebab macam episod sebelum ni saya ada cakap, kita punya jadual lebih susah berbanding Bayern Munich. Tapi kalau ikutkan, bila kita berdepan dengan pasukan yang kuat-kuat, kita tiba-tiba macam ada mentaliti untuk menang atau ada mentaliti untuk menguasai seluruh permainan tersebut. Kalau nak dibandingkan dengan perlawanan Stuttgart, kita bukan nak cakap Stuttgart ni kelab yang rendah ke apa, tapi kalau kita tengok dia di tangga ke mana kat Bundesliga baru-baru ni, dia berada di tangga yang agak bawah. Tu yang saya rasa Borussia Dortmund ada mentaliti untuk bermain sambil lewa, yang dia rasa yang ini boleh menang ni. Itu yang dia tak perlu nak berusaha sungguh-sungguh untuk dapatkan perlawanan, tapi akhirnya seri. Dan bila kita tengok pula perlawanan Bayern Munich yang dia kononnya ada perlawanan yang lebih mudah berbanding Borussia Dortmund, tiba-tiba kita dapat berita yang dia kalah 3-1 saya tak pasti sama ada di tempat Bayern sendiri atau di tempat lawan. Tapi bila kita dengar berita yang Bayern kalah tu, itu memang satu berita yang memang sangat menggembirakan untuk kita semua lah. Jadi Yudis, ada apa-apa yang kita nak bercakap sebelum kita masuk ke topik di mana kita menentang Eintracht Frankfurt, atau kita perlu teruskan topik ni? Mungkin kita akan start tentang first half lah. Benda-benda positif kita nampak, apa-apa yang berlaku dalam game and so on. Untuk dari pandangan saya lah, starting game tu kita sebenarnya memang start full of confidence lah saya rasa, sampai ke tahap gol pertama kita yang datang dari attack on the left side kita dari Guerrero kalau tak silap. Overall dalam bukan saja gol ni lah, I think overall game ni wonderful team performance saya boleh cakap. Sebab dalam gol yang kedua ni, hanya dari 4 sentuhan saja kita terus dapat dah gol. Dari Kobel terus ke dah dekat dah sebelum kotak penalti opponent kita, and then Halle buat satu header, then
Adeyemi lompat macam Cristiano Ronaldo. Satu lagi header. And then terus sampai ke penalty box and what a kick by Malen lah. So macam Zahin cakap, dia placing tu sangat bijak and attack mode lah basically Malen. Tapi bila kita tengok balik dekat atas padang, untuk sesiapa yang tak sempat untuk menonton perlawanan Borussia Dortmund ni, ini yang tugas kami berdua untuk rumuskan dan rungkaikan segala berkenaan dengan perlawanan-perlawanan BVB. Kalau kita tengok pun permainan atau corak permainan BVB pada perlawanan Frankfurt baru-baru ni pun, kalau nak ikutkan, Frankfurt sebenarnya bermain dengan baik sebenarnya, tapi kita pun dapat mengatasi segala aspek dari segi pertahanan dan dari segi serangan. Kalau dibandingkan dengan awal-awal musim Borussia Dortmund, macam tak ada rentak langsung. Kalau dibandingkan dengan perlawanan Frankfurt ni, mungkin tuah lebih kepada kita, sebab kalau kita nak bandingkan dengan perlawanan sebelum ni pun tak berapa fokus kita berada di segi mentaliti. Tapi dalam perlawanan ni kita boleh nampak yang kita boleh menyerang dari build up yang sangat slow, dan dalam masa yang sama kita boleh membuat build up yang sangat laju. Macam yang Yudi cakap tadi, kita bermula daripada, saya pakai percuma daripada petak kita sendiri, daripada Gregor Kobel, dan 4 sentuhan saja sampai ke Haller, Adeyemi dan terus Malen. Itu yang kita punya serangan makin lama makin improve, dan harap-harapnya baki perlawanan yang ada ni kita boleh teruskan momentum kita. Satu lagi saya nak sentuh pasal game ni. I think Frankfurt bukan tim yang mudah lah biasanya, tapi I think taktik Terzic very interesting dalam game ni, yang kita dapat atasi Frankfurt dengan mudah sekali sebab taktik. Sebab sebelum game ni, I think Terzic masukkan Reyerson dengan Reyerson on the left, Wolf on the right. Tapi game ni dia balik pada Guerrero on the left, and then cara kita main pun, kita bukan focus on one side, kita main on the left and on the middle juga. Sebab Frankfurt bukan kuat dalam defending in the middle, sebab dia ada back three. So cara kita main memang interesting lah. Saya betul-betul komen Terzic sebab gunakan wing and also middle at the same time. Kita boleh nampak sebab dalam bukan saja gol pertama dan kedua datang dari attack on the left. Gol ketiga pun sama sebenarnya. Semua datang dari on the left, and then on the left datang ke middle. Cara Malen dapat skor, next goal kita akan cakap pun sama jugalah. Hummels goal, ya. Yeah. Betul-betul. Sebab kalau apa yang saya nampak juga pun, mungkin Terzic bijak untuk menggunakan pemain-pemain kita untuk tembus 3 pemain pertahanan Frankfurt sebenarnya. Kita tengok Frankfurt punya pertahanan pun dia cuma main 3-4-1-2. Kalau ikutkan dalam segi bola sepak, 3-4-1-2 ni lebih kepada formasi yang mentaliti menyerang sebenarnya. Itu yang saya rasa perlawanan ni memang sangat laju, sangat seronok untuk tengok. Tapi yang kelakarnya, kita bila berdepan dengan pasukan yang agak kuat, lagi-lagi Frankfurt yang sangat laju ni, sebenarnya kita boleh menang. Dan sebagai penyokong Bundesliga yang neutral, bila dia tengok 4-0 BVB menang ni, dia akan rasa BVB menguasai perlawanan, BVB memang pandai untuk buat clean sheet. Tapi kalau ikutkan dalam perlawanan ni, dua-dua pasukan memang seimbang sebenarnya. Statistik yang saya tengok pun semua hampir sama, di mana position kita lebih dalam 6% je kot kita menang. Tapi kalau nak bandingkan dengan statistik lain pun, memang kita dengan Frankfurt sangat seimbang. So perlawanan ni sangat seronok. Kalau kita boleh teruskan momentum ni, di mana kita ada mentaliti untuk dapatkan kemenangan gol besar macam ni, saya rasa tak ada masalah untuk kita menang Bundesliga. Ya, game ni saya pun nampak actually very close Frankfurt dengan Dortmund. Banyak kali yang
Even commentator pun cakap, kita pun rasa macam walaupun kita score, kita takut lah macam maybe second half akan jadi macam game sebelum ni. Yes. Akan draw balik or what. Tapi banyak benda yang positif lah. Sebab tu kita nampak yang saya pun nampak macam in terms of defense, kan last game kita ada no choice, kita terpaksa mainkan Hummels dengan Emre Can. Lepas tu Hummels pun keluar letak defender lain. Tapi game ni kita dapat letak balik Schlotterbeck. Saya rasa kita dah bincang banyak kali lah, very important player. And then kalau tak silap second half, kalau tak silap, yang dia terpaksa ditukarkan sebab injury. Second half atau first half, tak ingat. No. First half. First half. Okay. Yeah, so dia injured sikit, so terpaksa tukar dengan, nasib baik tukar dengan Sula pula. Pemain kedua yang akan bagi impact, telah membagi impact dalam banyak-banyak game. So dua-dua player ni sangat important, and bila dia orang masuk dalam game ni, bolehlah tengok bukan saja defense kita solid sampai clean sheet juga, attacking kita ada flow dari defense to attack lah basically. Bila kita bercakap pasal pertahanan ni pun, walaupun kita masukkan Mats Hummels sebagai kesebelasan utama dan digandingkan dengan Nico Schlotterbeck, kita tahu Mats Hummels tak berapa laju, tapi dia ada pengalaman yang sangat tinggi bila berdepan dengan perlawanan atau pasukan-pasukan Bundesliga. Dalam perlawanan ni sebenarnya kita boleh nampak yang pengalaman Mats Hummels memang dia banyak praktikkan dalam Frankfurt ni. Sebab dalam bola sepak ni, kita tak semestinya ada kekurangan ni, kita tak boleh berdepan dengan opposition tu. Sebab macam saya cakap tadi, Mats Hummels mungkin dia slow, tapi banyak kali sebenarnya dia menghentikan serangan Frankfurt, di mana Kolo Muani, seperti yang ramai peminat Bundesliga tahu, sangat-sangat laju, sangat-sangat menggurunkan untuk pasukan yang tak ada kelajuan yang macam dia tu. Tapi dalam perlawanan ni kita boleh bergantung pada Mats Hummels 100%, sebab dia boleh membaca Kolo Muani dengan sangat-sangat baik. Dan apa yang saya nak cakap, sebenarnya mungkin ada yang cakap Mats Hummels dah tak laju, kita gantikan pula dengan Niklas Zule yang lagi perlahan dia punya kelajuan dia. Memang tak ada kelajuan langsung. Tapi dalam perlawanan ni, kita sebenarnya kadang-kadang di bahagian pertahanan kita tak perlukan kelajuan pun. Kita cuma perlukan pemain yang ada pengalaman tinggi dan faham apa pihak lawan akan gunakan di bahagian serangan mereka. Untuk kelajuan tu saya disagree sikit lah, sebab I think defense kita kena ada example lah, pairing yang seorang boleh laju, seorang walaupun slow dia boleh good in the transition, benda-benda lain lah. So sebab saya rasa dalam game sebelum ni kita dua game sebelum ni lah kita caught, sebab defense kita tak laju, tak cukup laju lah. Tapi dalam game ni rasa sebab taktik ke apa ke, kita memang tak perlukan kelajuan untuk defense. Sebab I think satu benda saya perasan, kita main one high line. Itu satu. Lagi satu, banyak kali dalam game ni saya nampak Hummels memang stay bawah sikit, and defense kita solid lah. And wow, I think for me personally lah, Hummels is man of the match. Sebab Yes. banyak chance yang Frankfurt buat yang Hummels potongkan. And yang kedua is, of course, I akan balik pada goal lah. Goal Hummels yang kita dah ada, first kita start dengan Adeyemi yang laju gila, and dia sampai ke half opponent kita. Dia on the right side, tapi dia boleh tenang bola straight all the way to the left kepada Guerrero. Then dari Guerrero sebenarnya dia buat crossing lah, dia nak crossing ke far right Far untuk post. goal, far post, yes. Tapi tiba-tiba ada Mats Hummels and semua terkejut, dia header and straight goal. So pada semua fans yang tahu Hummels, walaupun fans Germany ke Dortmund ke Bayern ke, surely tahu Hummels is actually very good with the header, and dia bawa balik semua experience dia, and wow, really commend dia lah dalam game ni.
Saya suka bila Yudis mention pasal Adeyemi sebenarnya, sebab saya rasa Adeyemi makin lama makin bijak untuk mengawal dia punya tempo. Dia boleh jadi laju, tapi dalam masa sama dia boleh bijak untuk tengok persekitaran pemain kita. Sebab bila saya tengok dia membuat hantaran pada Guerrero tu, sebenarnya itu adalah hantaran yang tak perlu dibuat pun tak apa. Dia boleh je terus buat hantaran ke titik penalti Frankfurt sebenarnya. Tapi walaupun dia muda, saya rasa dia sekarang dia cepat untuk belajar dari pengalaman, bijak membuat keputusan, dan dia bagi pada Guerrero pula macam yang Yudis sebut tadi, dia nak bagi pada far post. Tapi saya boleh rasakan yang sebenarnya Hummels yang sangat bijak sebenarnya untuk membaca hantaran yang Guerrero akan buat. Tu yang kalau kita tengok pada replay, sebenarnya Kevin Trapp saja dia tak dapat membaca langsung pergerakan Hummels. Dia pun dia ingat bola tu akan sampai lebih daripada Hummels. Mungkin Guerrero pun sebenarnya niat dia nak menghantar pada Haller time tu, tapi Hummels lagi cepat sebenarnya untuk membuat aksi untuk menanduk bola dan masuk pula ke gol. Itu saya rasa memang macam Yudis cakap tadi, dia perlu jadikan sebagai man of the match. Yeah. Dalam game ni dua orang lah boleh datang ke minda. Yang first is Hummels sebab point kita tadi, and second is Malen lah sebab bukan saja goal dia, cara dia main, and I think dia ada assist ke atau build up play ke saya tak ingat, but dia memang ada impact dalam creating chances juga. Move on to the next goal. Ke ada apa-apa lagi yang kita nak sentuh lagi? Yeah, maybe kita boleh pergi terus pada gol terakhir kita, gol keempat. Gol keempat dijaringkan oleh Malen pada minit ke-66. Kita punya gol 3-0 pada separuh masa pertama pun sebenarnya sejujurnya lah kita pun tak berapa yakin sebenarnya, sebab ini adalah BVB. Macam-macam boleh jadi. Kita pun sebelum ni pernah kena comeback 3 gol dalam kurang daripada 10 minit. Berdepan dengan Werder Bremen pun kita dah leading 2 gol tapi kita kalah 3-2 di tempat sendiri. Tapi dalam persembahan separuh masa kedua ni, nasib baik kita masih lagi ada dalam keadaan minda kita untuk mendapatkan gol seterusnya, iaitu Malen pada minit 66. Yudis, ada apa-apa nak dipanjangkan lagi sebelum saya melalut? Sebab tadi saya pun dah start melalut tadi. Jadi saya biarkan Yudis untuk terangkan lagi pasal Malen punya gol. Okay, so macam Zahin cakap, I think kita boleh rasa lah dalam first half kita dah cukup lah, dah dapat gol, and majority of the opponent kita nak hold the game saja, dan tak nak dibolesi lah. Tapi kita memang ada player macam Adeyemi dan Malen yang sangat bersemangat, dan dalam gol ni pun kita nampak yang Adeyemi dari center dia boleh bawa, dia macam seolah-olah Messi sikit lah. Dia bawa bola tu, and just one pass to Malen, and Malen dah on form hari ni, and dia terus same way dalam gol pertama sebenarnya. Cara Malen attack bola ni and terus dapat gol. Teruja masa tengok game ni, sebab satu team sangat confident and bekerjasama, walaupun attack ke defend ke, semua orang step up and make sure kita score dan tidak dibolesi juga. Saya rasa gandingan Malen dengan Adeyemi ni orang dah mula untuk membandingkan dengan Bayern Munich sebenarnya. Dah tahu tak siapa? Ribéry dengan Robben. Oh wow. Okay. Sebab dua-dua kan dua-dua ada kelajuan yang sangat tinggi, dan kalau nak bercakap dengan Adeyemi, saya rasa banyak lagi yang dia boleh belajar. Ini bukan satu kritikan, tapi sebenarnya kita tahu dia masih muda lagi, dan bila dia masih muda ni dia dah on form dan banyak membuat peluang untuk dapatkan gol.
mesti ada lagi yang dia boleh improve dan jadi lagi baik daripada sekarang ni yang sudah pun baik. Itu yang kita nak tengok, gandingan Malen dengan Adeyemi ni sentiasa diturunkan pada baki-baki perlawanan. Sebab selepas ni kononnya kita ada perlawanan yang agak susah, tapi kalau kita ambil daripada mentaliti perlawanan ni, saya rasa kita boleh menang. Tak ada masalah pun. Jadi Yudis, saya rasa mungkin saya nak sentuh sikit pasal Sebastian Haller sebenarnya. Sebab makin lama saya nampak Haller seolah macam tidak begitu menonjol dalam perlawanan sebelum-sebelum ni. Sebab kalau saya tengok posisi Haller dalam perlawanan ni, dia banyak hilang posisi. Saya tahu dia ada banyak buat peluang juga, tapi sebagai striker, pendapat saya dia perlu pandai untuk letakkan diri dia untuk membuat peluang. Sebab dalam perlawanan ni sebenarnya saya nampak lagi banyak hantaran-hantaran tinggi dia buat oleh dua left back kita, atau dan juga Guerrero lah yang banyak buat crossing sebenarnya. Tapi kalau ikutkan statistik, kita cuma ada 6 saja hantaran daripada jumlah 19 hantaran yang dia buat. Tapi memang maksudnya kita cuma ada 32% saja hantaran tepat. Maksudnya kita memang tak ada langsung lah hantaran yang terbaik untuk convert hantaran tu jadi gol. Saya rasa Haller ni memang kena dijadikan bangku simpanan untuk perlawanan sebelum-sebelum ni, dan kita boleh fokus pada Youssoufa Moukoko. Itu pendapat saya lah, tapi mungkin Yudis boleh terangkan lagi pasal situasi penyerang kita pada baki perlawanan akan datang nanti. Soalan yang interesting juga untuk saya, sebab overall as a dalam team game, saya rasa kalau saya bandingkan player yang kita ada dalam number 9 position lah, Modest, Moukoko dengan Haller, I think Haller paling membagi impact dalam game, walaupun compare dengan tiga-tiga player ni lah. Walaupun dia tak dapat bola, dia boleh still memberi impact di mana opponent akan sentiasa cuba halang dia, walaupun dia tak, dia macam attract magnet lah basically, attack defender lain, so that player-player macam Malen dengan Adeyemi ada more space. Saya rasa role dia at the moment macam tu. Tapi macam Zahin cakap, I think dia kena lagi proaktif, and bukan saja Haller, I think the team, maybe tactic coach and maybe training coach, kita kena try to focus to get the best out of Haller jugalah, bukan saja Adeyemi dengan Malen saja. Sebab kalau kita bandingkan dengan season sebelum ni, bila Haller ada, bila Haaland ada, bila Haaland ada, dia walaupun kita ada player lain, walaupun kita dapat gol dari tempat lain, bila Haaland diperlukan, dia akan at the right moment, at the right time, and dia akan terus score goal macam tu. So maybe Haller not in full force yet, not full form yet. Kena, tak tahulah nak bagi masa ke, maybe tak cukup training ke, I'm not sure lah. But hopefully dia boleh come back to his form and balik pada terziz lah keputusan dia maybe macam Zain cakap, maybe for the next game kena rehatkan Haller, so that dia ada time untuk train diri sendiri dia untuk following game. For example, tak tahu, mungkin next game Moukoko boleh bagi chance, so that we have a high pace dalam attacking lah. Sebab kenapa saya sentuh pasal Haller dengan Moukoko ni, sebab saya rasa pendapat saya lah ialah saya rasa pendengar semua kena ingat yang ini sekadar pendapat daripada peminat yang amatur, bukannya betul-betul orang pandai membaca rentak sangat pun. Tapi saya rasa lebih sesuai untuk Moukoko diturunkan sebagai kesebelasan utama sebenarnya. Saya rasa biar Haller jadi bangku simpanan selama 60 ke 70 minit supaya dia boleh dapat membaca setiap pergerakan pihak lawan kita, dan selepas 60 minit
kita gantikan Mukoko, masukkan Halia. Dan masa tu juga kita boleh nampak yang Halia dah berada di dalam state yang sangat fresh untuk berdepan dengan musuh yang dah bermain selama 70 minit. Macam sebelum-sebelum ni pun kita boleh nampak yang Terzic bijak menggunakan sama ada Gio Reyna atau Bino Gittens sebagai kita punya cut joker kita. cut joker di mana kita ada peluang yang sangat tinggi untuk mendapatkan gol. Itu yang saya rasa Halia sepatutnya dijadikan bangku simpanan untuk 5 baki perlawanan ni dan hanya diturunkan selepas 60 atau 70 minit. Yeah. So untuk point yang tu saya tak akan agree atau disagree lah, sebab saya Yes, yeah. Faham. saya confident dengan walaupun Halia ataupun Mukoko, sebab dua-dua player ni, Mukoko memberi impact yang lain. Tapi untuk saya lah, biasanya Mukoko tak tahulah kenapa macam tiga-tiga player Mukoko, Gio Reyna dengan Jamie Bino Gittens, saya selalu tengok dia orang tak bagi impact kalau main untuk 90 minit. Dia orang lebih bagi impact dari kalau datang dari bangku. Mungkin itu perasaan Terzic juga. So dia nak selalu get the best out of three of them. Untuk Halia tak tahulah, betul-betul tak tahu. Tapi kita tak perlu, bukan nak cakap kita tak perlu kritik sangat lah, tapi dalam masa sama kita perlu kritik juga. Jadi kita kena pandai cari balance, sama ada kritikan yang membangun atau kita kena faham di mana kita perlu jadi realistik. Jadi semua pendapat daripada kita berdua ataupun mana-mana pendengar atau peminat Borussia Dortmund pun, saya rasa semua pendapat sangatlah valid dan tak ada satu pun yang salah, sebab ini adalah sekadar pendapat. Kita boleh bagi pendapat dari segi setelah kita tengok perlawanan tu. Kadang-kadang kita tak boleh nak jangkakan pun perlawanan seterusnya Halia akan membuat hat-trick ke atau tiba-tiba dia buat on goal ke, sebab itu adalah sekadar ramalan. Jadi kalau para pendengar yang sedang mendengar ni yang ingin membagi beberapa kata pendapat atau luahan ke apa, kami sangat-sangat mengalukan pandangan tersebut, sebab lagi banyak orang mendengar, lagi banyak orang memberi pendapat, lagi kami suka untuk kongsikan pada semua pendengar. Tak kisah pendengar penyokong Borussia Dortmund ataupun bukan, lagi kita dapat ramai penyokong untuk memberi pendapat tentang bola sepak, lagi kami suka. Satu poin saya nak bawa, mungkin untuk kita faham dari segi pandangan Terzic lah. Saya balik pada, sekarang kita cakap pasal Halia dengan Mukoko kan. Saya balik pada example Malen lah. Kalau tanya peminat, bukan dalam game 4-3-4 game ni, kita balik pada mungkin sebelum kita lawan Bayern for example, ramai akan tanya Terzic, kenapa selalu mainkan Malen? Dia tak contribute apa-apa. Dia selalu sepak bola tak kena keeper saja, tak boleh score. Tapi maybe something dalam training Terzic selalu buat yang dia nampak, and dia tahu yang Malen boleh contribute, then dia bagi confidence pada player. So slowly itulah role as a coach. So slowly kita nampak Malen dia grow, and sekarang dia most on the form player dalam team BBB. So mungkin benda yang sama dia bagi pada Halia juga, kita tak tahu. Kita sekadar peminat yang tengok game saja dari luar. Kita tak tahu apa berlaku dalam training ground lah. So harap-harap macam Zahin cakap, next game tiba-tiba Halia score hat-trick ke apa ke, hopefully. Sebab betul, saya sangat setuju. Itu adalah satu statement yang sangat-sangat saya sokong, 100% saya sokong, sebab kalau kita tengokkan, saya sebenarnya nak sentuh pasal Özcan sebenarnya bila Yudis bercakap pasal kepercayaan Terzic pada Malen ni, sebab dalam masa sama saya terfikir yang mungkin Özcan
akan mendapat rentak dia sendiri selepas beberapa perlawanan dia diturunkan. Sebelum-sebelum ni kita boleh nampak Özcan ni memang pemain yang tak perlu diturunkan pun tak apa sebab kita dah ada Emre Can. Kita pun boleh nampak yang Özcan ni memang tak ada keimbangan yang tinggi. Dia memang banyak buat kesilapan. Dia banyak macam mana nak cakap, dia banyak tergelincir. Dia macam dia punya imbang badan dia tak tinggi, dia banyak terjatuh. Tapi saya suka Yudi sentuh pasal kepercayaan tadi sebab mungkin akan datang nanti Terzic akan nampak yang Salih Özcan ni akan jadi pemain yang kita boleh harapkan. Sama macam Emre Can juga. Emre Can dulu kita semua sangat tak suka. Yang tak suka sampaikan yang memang teruk, yang ramai yang anggap dia sebagai satu liability dalam pasukan BVB. Tapi sekarang ni saya sendiri akan rasa kalau kita tak turunkan Emre Can, kita akan kehilangan untuk menguasai bahagian tengah padang. Mungkin Yudis ada lagi nak cakapkan ke pasal situasi ni? Yeah, I think pasal Özcan ni kita kena tunggu sajalah, tengok macam mana dia akan main game-game akan datang, and hopefully dia akan dapat rentak sendiri jugalah. And I like point yang Zain cakap pasal Emre Can juga, sebab hari tu pun ada satu interview oleh Nobi dengan Emre Can. Saya tengok interview tu pun nampak yang Emre Can pun dia sendiri faham yang sebelum ni ramai. Mungkin Yudis boleh terangkan siapa Nobi ni? Okay, Nobi kalau ramai tak tahu, Nobi ialah nama samaran dia. Nama sebenarnya Norbert Dickel. Ramai tahu dia sebagai announcer untuk stadium BVB. Tapi yang point seterusnya yang saya akan cakap, saya pun tak tahu sampai saya dah jumpa dia pun saya tak tahu benda ni. Lepas saya jumpa ni baru saya tahu sebenarnya dia adalah one of the legend dalam BVB juga, sebab dia tak ingat tahun apa, tapi kalau tersilap Pokal kot, dia score one very amazing goal, and one of the interesting and important legend dalam history team kita lah, Norbert Dickel. Okay lah, Nobi biasanya akan buat setiap minggu dia akan interview one of the player. Sebelum game Frankfurt ni ialah Emre Can, saya nampak yang Emre Can pun perasan yang ramai yang nampak dia macam maybe tidak contribute banyak sangat sebelum ni, tapi as time go and sekarang kita nampak yang dia sendiri faham yang dia important player dalam defense yang orang tengok mungkin bukan begitu menarik, tapi important untuk jadi defensive midfield, bukan saja kawal defense supaya tidak dibolosi, dia malah connect defensive play dengan attacking lah, saya rasa. Ya, memang Emre Can ni dah jadi sebagai satu pemain yang sangat-sangat kita takuti. Bukan takuti apa, kita takuti kalau dia tak diturunkan sebenarnya. Itu yang saya sangat puji, dia punya perkembangan dia sangat-sangat positif. Dan harap-harapnya dia boleh jadi legenda juga seperti Nobi ke. Tapi kita Yudis teruskan. And kita takut bila dia dimainkan as a defender sajalah. Kalau dia midfield, kita sangat confident. Okay, Zain. Tapi kalau nak sentuh pasal midfield pun, mungkin saya nak sentuhkan sedikit pasal Rafa sebenarnya. Rafa Guerreiro. Sebab saya rasa saya lebih selesa tengok dia memain dalam posisi pertengahan berbanding left back. Saya rasa mungkin akan datang nanti kalau kita dah begitu selesa dengan kita punya mata jauh di depan, berdepan dengan Bayern Munich. Saya rasa saya nak tengok Terzic membuat perubahan di mana Wolf dan Julian Rezon main di kiri kanan pertahanan dan Guerreiro pula diturunkan sebagai pertengahan. Tapi itu satu soalan yang
saya sendiri akan tanya juga pada diri saya, di mana kita akan letakkan Julian Brandt sebenarnya bila Guerrero kat bahagian tengah. Jadi kalau bila saya perlu tanya soalan ni, saya rasa itu adalah satu soalan yang baik untuk kita sebab kita ada squad depth dah sekarang ni berbanding dengan musim sebelum-sebelum ni. Tapi kita mungkin masih belum ada squad depth di bahagian left back. Tu yang Terzic perlu gunakan Guerrero sebagai left back. Itu mungkin ada Yudis nak terangkan lagi ke pasal posisi pemain kita atau squad depth atau apa-apa pun Yudis yang terfikir pasal kita punya posisi pemain? Yeah, I think at the moment Guerrero most of the time akan dimainkan sebagai left back lah. Tapi kalau musim akan datang, kita akan hampir dah confirm lah kita akan dapat player Bunsen Baini yang dia semua fans dan semua orang yang dalam BVD dah tahu dah lah. Dia akan confirm dimainkan sebagai left back. So Guerrero harap-harap dia akan still dapat starting position and macam Zahin cakap dia mainkan dalam midfield and tak tahulah kita lepas player tu datang kita akan dapat lagi squad depth and mungkin kita hanya kekurangan player dalam defense sajalah in terms of centre back sebab kan kita nampak hari tu macam bila dua Slaughterback dengan Sula injured kita terpaksa depend dengan Hummels tu tak apa tapi terpaksa letak Sula dalam defense, terpaksa depend pada Koulibaly pula, so kita memang kekurangan dalam in terms of centre back lah. Yeah. Kalau bercakap pasal squad depth ni, saya rasa ini adalah tahun pertama dalam 10 tahun Bundesliga kita tak menang ni, di mana kita ada betul-betul squad depth. Sebab kita ada rotation player yang sangat-sangat baik sekarang ni. Kalau kita tak ada player ni, kita boleh letakkan ni. Riazon pula, seperti yang kita tahu, dia boleh bermain sama ada di left back atau right back, seperti yang kita tengok dalam perlawanan awal-awal dia dimasukkan ke BVB. Sebab saya nampak kadang-kadang Edin Terzic akan masukkan dia sebagai left back dan kadang-kadang dia akan dimainkan pada right back juga. Itu yang saya rasa bagusnya ada Riazon ni, dia sangat fleksibel untuk bermain di mana-mana posisi. Itu yang saya sentuh juga pasal Guerrero dimainkan kat tengah, disebabkan saya nak tengok Riazon boleh cepat untuk belajar pergerakan pemain supaya dia boleh jadi selesa untuk bermain di mana-mana bahagian pun, sama ada left back atau right back. Dan Wolf juga dalam masa sama saya nak tengok dia bermain dengan sangat baik, sebab saya sebenarnya secara senyap sangat sukakan cara dia, walaupun ramai dah bagi kritikan yang dia tidak menyelah bila berdepan dengan kelab-kelab besar. Tapi saya rasa itu tak perlu kita nak kritik sangat, sebab kadang-kadang ada pemain yang dia ada bad day. Kadang-kadang kalau hari tu tak menyebelahi pada dia, mungkin dia tak bermain dengan baik. Tapi bukannya dia tak bermain dengan baik itu memang betul-betul tak baik, sebab saya tak nampak kualiti tu tak ada pun sebenarnya dalam Wolf sebenarnya bila diturunkan ada banyak peluang yang dia buat, cuma orang tak hypekan dia sangat je. Tu je masalah dia. I think last dia hypekan masa lawan dengan Chelsea kot, kalau tak silap. Sebab dia dengan Adeyemi banyak impact dalam game tu and ramai terkejut lah, tiba-tiba player datang dari mana ni, nama dia pun Wolf serigala ke. So I think overall squad depth saya kena puji Kel lah, Sebastian Kel, sebab transfer policy kita dah berubah dalam 2 season ni yang dia ada. Kita bawa ramai player yang some orang ada banyak banyak expectation dan some orang tak expect dia buat apa-apa pun. Macam kita ramai player lah yang dia bawa, Sula, Slaughterback, Adeyemi, Malen. So all these player are very important. Oschan so far not big impact, but still dia contribute lah to our squad depth. Yeah.
Kalau ikutkan Saleh Oscan sebenarnya ada impak juga pada awal-awal permainan. Sebab dia ada buat satu assist juga masa menentang Cologne masa mula-mula. Dan orang yang menjaringkan tu adalah Modest sendiri. Itu yang saya kritik juga masa awal-awal tadi saya bercakap. Oscan ni kita dah di tahap kita macam mana kita dah jadi judge pada prestasi dia. Kita tak yakin yang dia boleh main. Tapi yelah, macam kita berdua bincangkan tadi, ini adalah bola sepak. Kita hanya mampu memberi reaksi atau memberi analisa selepas perlawanan. Kita tak dapat menjangkakan pelawan akan datang. Mungkin dalam masa akan datang kita akan nampak Oscan bermain dengan baik. Tapi it is what it is. Kita tak boleh nak predict sangat pun. Saya rasa ini adalah satu benda yang kita perlu ambil sebagai consideration. Bola macam-macam boleh jadi. Kita tak boleh nak predict sangat. Kita boleh meramalkan sesuatu tapi tak semesti ramalan kita tepat. Sebab setakat ni ramalan kita bila bercakap pasal perlawanan akan datang, setakat ni semua tak kena lagi. Kita akan jangkakan Frankfurt kita bermain dengan agak susah sebab Frankfurt adalah pasukan yang baik. Kita punya ramalan pun kita ada bolos lah, kita ada jangkakan yang kita akan bolos. Tapi perlawanan ni kita menang dengan sangat selesa dan dapat clean sheet pula tu. Itu yang saya perlu bagi tahu pada semua pendengar, yang kita perlu pertimbangkan yang bola ni kita tak dapat nak ramalkan pun. Ya. Ramai pun takkan predict yang Bayern akan kalah pada Mainz. So dan tiba-tiba kita top of the table. So dalam tinggal 5 game so memang tidak boleh predict bola ni. Okay, saya rasa ini adalah masa yang sesuai untuk kita teruskan ke topik di mana kita akan memberi sedikit pandangan tentang perlawanan seterusnya, iaitu kita akan menentang Bochum pada 29 April 2:30 pagi. Ini yang saya nak tekankan lagi sekali kepada sesiapa yang tak dapat nak menonton perlawanan ni. Saya harap pertimbangan daripada semua pendengar untuk mendengar podcast ni. Tak perlu nak tengok secara mendalam pun. Dengar je podcast ni dah boleh faham dah macam mana kita bermain, macam mana prestasi pemain-pemain kita. Jadi kepada semua pendengar, kami berdua memohon pertimbangan daripada anda semua untuk mengkongsikan podcast-podcast kami sebelum ni dan juga podcast yang ni lah untuk pada sesiapa peminat bola pun. Jadi Yudis, ada apa nak dibincangkan pada pasal perlawanan Bochum akan datang nanti? Yeah, so I think Bochum satu, dia at the moment dia adalah dalam lower half of the table. So again, ramai akan kata senanglah boleh kalahkan. Tapi dalam Bundesliga ni susah nak predict, sebab tim yang bawah tu dia walaupun dia struggle, dia akan bagikan 100% untuk cuba secara minimum dapatkan draw lah. So and Bochum pun sebenarnya dalam Ruhr district region juga, so dia considered derby juga. And satu berita baru-baru ni yang player kita masuk ke Bochum, so kita akan pertama kalinya lawan player kita iaitu kita akan lawan Paslak di Bochum. So tak tahu dia akan dimainkan ke tak. So it'll be interesting game and hopefully kita akan dapat balik winning streak lepas ni lah, and clean sheet juga. Bayangkan kalau tiba-tiba Paslak jadi man of the match perlawanan ni. Saya rasa itu adalah satu benda yang sangat bitter lah untuk kita. Sebab sebelum-sebelum ni saya ada nampak yang saya tak tahu ini adalah satu troll ke atau peminat BVB betul-betul sayangkan dia. Sebab ada yang cakap, ada yang dalam ahli kita pun sendiri ada yang cakap Paslak memang the best BVB player. Saya tak faham sama ada itulah satu kritikan ke atau satu benda fakta yang betul.
Tapi kita hanya mampu tengok perlawanan ni. Saya harap Paslat diturunkan lah, sebab saya rasa sedih juga dia tak dapat masa bermain yang sangat banyak masa dekat BVB. Hopefully kita akan nampak Paslat terus berkembang di kelab baru. Harapnya tak berkembang pada perlawanan ni lah, dan saya harap kita menang lah. Tapi akan datang nanti, kita semua nakkan semua pemain-pemain, tak kisahlah pemain kita sekarang ataupun bekas pemain kita, untuk sentiasa maju berjaya. Kecuali Lewandowski. Lewandowski pun dah keluar Bayern kan, so saya pun dah tak kisahlah. Asalkan bukan ke Bayern. Mungkin Zain nak pergi pada next part of the podcast. Oh ya, kita belum predict lagi untuk game seterusnya. Sebelum kita masuk ke topik prediction, saya rasa mungkin saya nak sentuh sedikit pasal fakta Bochum. Sebelum ni, walaupun Bochum kalah pada perlawanan menentang Wolfsburg di tempat sendiri, iaitu 1-5, tapi fakta menarik sebenarnya, Bochum menguasai hampir semua statistik perlawanan, tak kisah total shot ke atau apa, macam dalam saya tengok expected goal atau XG. Ini adalah kali pertama di mana saya nampak dua-dua pasukan ada expected goal yang lebih daripada 2.0. Biasanya kita akan nampak sama ada kalau pasukan tu kalah, mungkin kebiasaannya kita akan nampak kurang daripada 1. Mesti dalam paling tinggi pun 0.5 ke. Tapi perlawanan Bochum menentang Wolfsburg ni, Bochum ada expected goal 2.64 dan Wolfsburg ada 3.57. Saya rasa ini adalah satu fakta yang agak-agak menakutkan juga, sebab kita tak boleh pandang rendah pada Bochum walaupun dia di tangga bawah. Kita boleh nampak yang mereka bermain bermati-matian untuk elakkan daripada tersingkir atau terjatuh ke tangga ke bawah sebenarnya. Itu yang saya rasa BVB perlu pertimbangkan. Ya, saya pun nampak sebenarnya dalam banyak game sebelum ni, walaupun dia adalah satu tim yang senang dibolosi, sebab tu opponent dia ada high XG. At the same time, jarang dia selalu akan score at least one goal. So memang kena hati-hati dengan tim macam ni, sebab kan Dortmund pun kadang-kadang sedang dibolosi. So kalau kita biarkan satu gol tu, senang 2-3 gol akan masuk, and takut draw pula lagi sekali. So kita kena berhati-hati, dan mentality kita kena high dalam game dengan Frankfurt ni lah. Betul-betul, sangat setuju pasal bolos tu. Sebab macam Yudi cakap tadi, kalau sekali kita dah bolos, kita memang akan berada di situasi di mana semua pemain-pemain kita akan berubah dari segi mood, dari segi prestasi. Walaupun hanya perbezaan 1 gol pun, itu memang sangat ketara dalam padang. Itu yang pada episod sebelum-sebelum ni kita ada sentuh pasal leadership BVB. Saya harap semua pendengar dapat mendengar episod tersebut dan mungkin boleh berbincangkan berkenaan dengan leadership pada kami. Kalau ada apa-apa nak shout out ke atau apa pandangan macam saya cakap sebelum ni, kami sangat alu-alukan, kami sangat hargai, dan di situ kami akan berkomunikasi atau memberi pandangan kami sendiri pada semua pendengar. Jadi saya rasa ini adalah satu sesi yang agak menarik untuk kita masuk, iaitu ramalan gol menentang Bochum. Saya mulakan dengan ramalan saya sendiri. Okay. Saya rasa mungkin kita tetap menang. Biasalah kita semua mesti nak BVB menang. Kita akan dapat 2 gol
tapi kita akan dapat satu bonus. Sebab macam Yudis ada terangkan tadi pasal expected goal dan juga Bochum punya prestasi, mereka memang betul-betul nakkan gol, tak kisahlah dapat seri pun tak apa. Itu yang saya rasa saya sangat takut, sebab macam-macam boleh jadi, dan bila kita dapat satu gol rasa macam dah habis dah season tu. Tapi saya tetap nak optimistik kita menang 2-1. Yeah, so saya pun rasa kita akan dibolosi. At least satu gol lah. So and sebab game ni baru kita menang kan, and walaupun next game akan away, saya rasa kita akan menang maybe 3-1 lah. Sebab dalam game-game sebelum ni, last game yang Bochum menang, walaupun 2 game dia menang, satu dengan Cologne, satu dengan Leipzig, tu dah lama dah. Sekarang last dia menang masa March lah, 18 March. So, lepas tu banyak game either dia draw ataupun kalah. So saya boleh expect yang game ni dia akan either draw atau kalah jugalah. So berdasarkan form kita boleh menang lah saya rasa. So 3-1. Tapi itulah, bila kita nak cakap kita menang ni pun macam tak yakin jugalah Fan. Sebab kalau kita ambil balik pada form kita ataupun pihak lawan kita pun, kita tak boleh nak jangka kan. Sebab sebelum ni kita menentang Stuttgart pun prestasi mereka tak begitu baik, tapi kita tetap seri. Itu yang saya harap pendengar boleh faham yang ini adalah sekadar ramalan saja. Tak perlu nak tiba-tiba bagi kritikan yang tak elok. Tapi kami sangat mengalu-alukan pandangan daripada anda semua. Jadi saya rasa sebelum kita bergerak untuk menutup episod ni, saya nak sentuh ada beberapa luahan daripada pendengar ataupun pandangan daripada pendengar. Kami baru dapat daripada Twitter, iaitu Wan alias Syazwan. Terima kasih atas pandangan ini. Hard take, Royce is not worth to keep anymore. Atau saya nak cakap dalam bahasa Malaysianya, Royce adalah pemain yang kita tak perlu untuk simpan lagi dalam skuad ini. Saya mungkin ada beberapa pandangan, tapi mungkin Yudis boleh terangkan lagi pasal situasi ini. Untuk saya, sebelum ni lah, bila saya ada dengar macam klub kita pasal Royce dengan Hamos jugalah, dia nak kurangkan wage dia, nak extend 1 tahun, saya pun rasa sedih jugalah. Sebab player ni dah break some records dekat BBB, and captain kita banyak dia contribute. So untuk saya, untuk long term dia still boleh contribute lah, tapi it's not worth to keep anymore. Wow. Dia rasa macam harsh sikit lah. Just maybe form dia kurang baik sekarang, tapi still a very important player for us, for us. Pandangan Zahim pula? Saya tak tahu nak setuju atau tidak setuju, sebab saya punya pandangan berbeza sikit. Saya rasa mungkin setuju dari segi pemain kot. Macam mana saya nak bercakap dalam nada yang baik sebab saya rasa kalau saya tengok prestasi dia, mungkin dia tak banyak bagi impak yang ketara. Tapi kalau kita tengok betul-betul cara permainan Royce ni, dia bijak untuk membaca tempo pihak lawan, dan dia pandai untuk mengadjustkan kita punya tempo untuk matchkan dengan pihak lawan punya cara. Dia disebabkan dia ada banyak pengalaman pasal Bundesliga, saya rasa dia perlu diteruskan dalam BVB. Tapi dalam masa sama, kita tahu yang macam Yudis cakap awal-awal tadi, sentuh pasal Sebastian Kehl punya cara ni. Kehl ni sangat-sangat strict berkenaan dengan prestasi pemain, atau tak kisahlah dari segi aspek pemain. Maksudnya apa yang saya nak cakap ni, Kehl kalau tengokkan cara dia memang sangat tak kisah dari segi
sentimen dia dah bermain lama di BVB ataupun tak. Itu yang kalau daripada soalan daripada pandangan Syazwan ni, saya bersetuju ataupun setuju, tapi saya cuma bagi sudut pandangan dari dua perspektif. Saya nak cakap yang kalau kita nak simpankan dia, kita perlu simpankan dia supaya dia boleh faham dan bagi sudut pandangan di mana dia boleh bagi, macam mana saya cakap dia pandangan contribute dari segi taktikal untuk mengajar pemain kita yang baru nak ni. Okay. Tapi kita tak perlu nak simpankan dia, sebab kita tak perlu fikir sangat daripada segi sentimen yang dia sudah lama bermain di BVB. Maksudnya macam tu lah saya ni lah. Mungkin saya punya pandangan ni agak berterabur sikit, tapi ini adalah satu hard take juga daripada Syazwan. Itu yang saya agak pening sikit nak terangkan pasal situasi ni. Mungkin dari segi pandangan dan juga step yang Dortmund ambil tu betul kot, sebab nak extend 1 tahun dalam kontrak tu pun dia letak ada performance bonuses. So based on performance dia akan dapat lagi banyak income lah. So yang tu maybe secara pandangan tu memandangkan Royce semakin menjadi tua. Mungkin satu decision yang betul lah, so that kita boleh dapatkan yang terbaik dari Royce walaupun 1 tahun ke 2 tahun yang tinggal. So harap Royce boleh still contribute and get the best out of himself lah. Okay, jadi soalan kedua, yang betul lah soalan daripada Twitter juga, Alisa, what happened to Gio Reyna? Apa yang berlaku pada Gio Reyna? Saya tak pasti dari sudut pandangan apa yang Alisa ingin tanya. Maksudnya mungkin apa yang berlaku pada Gio Reyna pada perlawanan sebelum ni kot, yang dia tidak diturunkan. Kalau kita nak bertanya pada sudut pandangan tu, mungkin saya rasa Edin Terzic tak turunkan dia disebabkan dia ada squad depth yang dia boleh gunakan pemain lain dari tactical menentang Frankfurt ni. Mungkin dia rasa dia nak simpan Gio Reyna untuk bagi fit untuk perlawanan seterusnya. Saya tak tahu, itu tak pasti, sebab dia masih dijadikan bangku simpanan, bukannya dia tidak tersenarai. Sebenarnya dia ada plan dia, tapi mungkin dia tengok Frankfurt bermain begini, jadi dia rasa Gio Reyna tak perlu diturunkan sebab dia boleh prioritikan untuk menggunakan pemain lain untuk adapt pada taktikal dia sendiri. Itu pendapat saya saja. Okay, so berdasarkan game sebelum ni, I think itu balik pada Terzic lah kalau dia nak bayangkan Gio ke tak. Tapi untuk saya soalan ni, saya rasa macam overall dia tanya macam example like Gio Reyna dipandang sebagai talent yang begitu besar, yang bapa dia pun ex-player. So maybe ramai expect yang dia akan berkembang besar dan main macam maybe Jadon Sancho at one point. So mungkin soalan kalau berdasarkan tu, saya rasa maybe Gio Reyna bila dia first set dia datang Dortmund, saya dah nampak sebenarnya dia ada banyak talent. Sekarang pun dia ada banyak talent, tapi lepas dia injured and then dia jadi inconsistent. So untuk saya lah, mungkin sebab tu dia tak dapat rentak dia sendiri, dan dia lagi muda kan. So point-point ni dia tidak boleh, macam saya cakap lah at the beginning of the show, dia dengan Jamie Bynoe Gitten ni buat masa sekarang boleh contribute sebagai sub sajalah, and very important power sub lah boleh katakan. So harap-harap slowly dia lebih jadi lebih tua dan lebih berpengalaman and matang. Yes, as time goes, dia akan jadi lagi matang dan berkembang untuk jadi player starting 11 lah. Jadi saya rasa sampai situ saja episod untuk hari ini.
Saya minta kerjasama atau minta pertimbangan daripada para pendengar semua, tak kisah sekiranya anda bukan peminat Borussia Dortmund pun. Tapi kalau anda seorang peminat bola sepak yang ingin mengenali lebih lanjut lagi pasal Borussia Dortmund dan ingin mengetahui banyak lagi pasal taktikal Borussia Dortmund, kami berdua pertimbangkan untuk mendengar episod kami yang sebelum-sebelum ni dan juga kongsikan pada rakan-rakan anda yang minat juga bola sepak. Jadi saya biarkan Yudis ambil alih sesi yang akhir ni. Seperti biasa, Yudis. So untuk para fans Dortmund ke ataupun Bundesliga yang secara keseluruhannya, kepada semua orang yang mendengar episod kita, saya sangat berterima kasih. Dan kalau siapa-siapa yang ada apa-apa komen ke, feedback ke, ataupun ada yang nak join juga podcast ni sebagai guest, nak bagi pandangan, ataupun siapa-siapa lah, mungkin fan Bayern ke, fan Bayern dari Malaysia, kita nak dengar pandangan sebab akan jadi perbincangan yang interesting juga. So itulah harapan Yudis, saya. jangan lupa juga sebelum ni kita ada pujian daripada Sivan John. Mungkin kita boleh bawa masuk dia untuk berbincang berkenaan dengan topik Huddersfield Town. Oh, okay. That's an interesting proposition dari Zahin. So, okay, kita boleh tengok lah macam mana. So, siapa-siapa yang interested, yang dia kuat cakap, bolehlah masuk. Kita boleh sembang dekat sini. Okay, so I think ada apa-apa lagi, Zahin? Itu saja, Yudis. Okay, so I think terima kasih semua sebab dengar kita bercakap dalam 1 jam lebih ni. Okay, harap kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Ni Yudis signing off and Zahin also with me. Choose. Terima kasih and goodbye. Bye-bye.